Terdapat 4 isu penyalahgunaan media sosial. Yang pertama ialah buli cyber, penghinaan kaum, penipuan dan pembaziran massa. Buli cyber merupakan kes buli yang berlaku di internet seperti melukai mangsa yang dibuli dengan menggunakan kekuatan fizikal, menimbulkan rasa takut di dalam kanak-kanak menggunakan ancaman cyber, menggoda, memanggil nama dan komen berdasarkan seks atau jantina yang tidak sesuai, buli sosial seperti memboikot orang yang tertentu dan merendahkan seseorang itu sehingga menyebabkan berlakunya sakit mental dan sebagainya. Isu yang kedua ialah penipuan, di mana isu penipuan ini melibatkan aktiviti skamer seperti penipuan kewangan dan juga harta benda. Rakyat Malaysia dilaporkan telah mengalami kerugian mencecah 914 juta ringgit kerana sindiket penipuan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Pengerusi Suruhanjaya Security SC, Datuk Syed Zaid Alba, turut mendedahkan sindiket penipuan banyak beroperasi menerusi platform media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Isu yang ketiga pula ialah isu penghinaan kaum dan agama, di mana isu ini banyak juga melibatkan remaja pada masa kini. Betapa pentingnya kita menerima hakikat bahawa Malaysia adalah negara yang pelbagai. Unity in diversity. Walaupun pelbagai, baik agama, kaum, budaya, bahasa, kita adalah satu rakyat, iaitu rakyat Malaysia yang kita cintai. Isu yang keempat ialah isu pembaziran masa, di mana kita mengetahui bahawa remaja pada masa kini banyak menghabiskan masa dengan benda yang tidak berfaedah. Pengguna yang berumur 30 tahun ke bawah tu, kalau melalui komputer, mereka melayari 4 jam 38 minit sehari. Dan mereka yang melari secara phone, ini media dah 3 jam 37 minit sehari. Selain itu, terdapat juga beberapa isu penyalahgunaan media sosial yang semakin hangat diperkatakan di media sosial, di mana penyalahgunaan media sosial ini akan memberikan impak yang negatif kepada pelajar seperti mat repeat, membaling buku di sungai setelah tamat, peperiksaan SPM dan juga pelajar biadab dengan guru yang merupakan hasil pengaruh daripada penyalahgunaan media sosial. Setelah kita mengetahui isu penggunaan media sosial terhadap pelajar pada masa kini dan tibalah kita masuk kepada persoalan yang berkaitan dengan apakah impak positif media sosial yang boleh diperolehi oleh pelajar. Okey, di sini saya akan terangkan beberapa impak yang bakal diperolehi oleh pelajar pada masa kini. Impak yang pertama adalah membentuk pengguna yang bermoral dan beradab. Pelajar yang melihat aksi-aksi ataupun video yang bertentangan dengan norma masyarakat memberi peluang kepada pelajar untuk menyuarakan pendapat mereka dengan betul dan positif. Sebagai contoh, video yang dilihat oleh pelajar di media sosial berkaitan penghinaan budaya sesuatu kaum memberi mereka peluang untuk melibatkan diri bagi melaporkan hal tersebut kepada pihak berkuasa ataupun pihak media yang bertanggungjawab dalam hal tersebut. Di sini kita dapat lihat pembentukan nilai kepada pelajar, yaitu berani kerana benar, takut kerana salah, dengan bertindak sebagai pelapor kejadian tersebut. Seterusnya, impak positif yang dapat diperolehi oleh pelajar apabila menggunakan media sosial adalah menuntut pelajar menimba seberapa banyak ilmu yang mereka boleh perolehi. Contohnya, agama masing-masing menekankan kepada pengikutnya menuntut ilmu yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Tamsilnya, pelajar berpeluang mempelajari kemahiran media sosial apabila melihat iklan-iklan atau tutorial yang ada di media sosial. Contohnya,
tutorial mengedit video menggunakan aplikasi seperti Filmora, CapCut, KineMaster, Adobe After Effects, dan sebagainya. Pelajar juga berpeluang mempelajari penggunaan alat bantu belajar dengan menggunakan PowerPoint, Canva, SlideGo, Animaker, dan aplikasi sebagainya. Di sini kita dapat lihat bahwa media sosial ini mengasah kemahiran insaniah dalam diri pelajar sekaligus menambah pengetahuan mereka. Akhir sekali, impak positif yang boleh diperolehi oleh pelajar apabila menggunakan media sosial adalah memberi kesedaran mengenai peraturan penggunaan media sosial. Pelajar akan didedahkan berkaitan dengan media sosial di mana pelajar mengetahui cara penggunaan yang betul, yaitu tidak sesekali menggunakan bahasa yang negatif dalam melontarkan pendapat di media sosial. Selain itu, pelajar juga sadar dan tahu setiap video yang dipost di media sosial haruslah tidak mengandungi sebarang unsur-unsur negatif seperti rasis, seksual, penghinaan, dan juga keganasan. Perkara ini mendorong pelajar agar sentiasa berhati-hati dan peka akan penggunaan media sosial ini kerana media sosial bukanlah suatu hiburan semata-mata, tetapi juga sebagai pembentuk kepada kepribadian diri seorang pelajar yang mempunyai nilai lebih besar dalam diri masing-masing.